Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita memohon Allah Ta'ala supaya menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin menjelaskan dalam masa yang singkat dengan bahasa yang mudah tentang satu kesilapan faham sesetengah daripada orang yang mengaku berhakikat atau mengaku menjalani jalan kerohanian dan dipegang pula oleh orang-orang yang awam, iaitu satu hadis qudsi yang tersebar luas di kalangan ahli tasawuf yang bermaksud lebih kurang, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku suka dikenal, maka aku jadikan makhluk untuk mengenal akan aku, dan kerana aku mereka mengenal. Apakah kesalahan yang difaham daripada hadis ini? Iaitu mereka-mereka yang terlibat memahamkan Allah Ta'ala itu sesuatu yang tidak dapat dikenal sama sekali. Kemudian ia mentajalikan dirinya ataupun menampak diri kepada bentuk-bentuk alam, seperti bentuk pokok, bentuk batu, bentuk tanah, bentuk laut, bahkan bentuk najis sekalipun. Kerana alam ini bagi mereka adalah diri tajalli Allah, diri tajalli Tuhan itu. Tuhan itu diri yang sebenar-benar diri, alam ini adalah diri yang tertajalli bagi Allah. Dan ada lagi istilah diri terperi dan sebagainya. Jadi bagi mereka alam ini adalah sebahagian dari Allah. Maka timbullah istilah mengatakan bahawa hanya Allah mengenal Allah, hanya Allah memuji Allah dan sebagainya. Baik, apakah tafsiran yang sebenar menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah memahami hadis ini bahawa Allah Ta'ala itu tidak dapat dikenal kerana ia adalah wujud sendirinya. Wujud sendirinya. Tidak ada siapa yang kenal akan dia kerana tidak ada entiti selain daripada dia pada zaman sebelum dicipta makhluk. Maka ketika itu Allah Ta'ala diibaratkan tidak punya nama, tidak punya sifat. Kerana apa? Kerana tidak ada makhluk mengenal akan dia. Tidak ada makhluk, tidak ada entiti ataupun tidak ada pihak kedua yang mengetahui wujudnya dia, ataupun dia itu Tuhan, ataupun dia itu yang bersifat. Maka inilah sebab dikatakan bahawa ibarat zat itu tidak bernama dan tidak bersifat. Kerana apa? Kerana tiada bukti dia bersifat, dia bernama. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mencipta makhluk, mencipta kita, dengan tujuan seperti yang dikatakan dalam hadis tadi,
diciptakan makhluk untuk mengenal akan dia. Di sini artinya makhluk ataupun kita ini dicipta untuk kenal siapa yang ada sebelum kita ada, selain daripada untuk beribadah. Itu sudah tingkat kedua. Jadi kita dicipta untuk mengetahui ada entiti yang wujud sebelum kita wujud. Dengan arti kata yang lain, apabila kita wujud, kita ada, barulah kita kenal, oh, ada zat yang wujud sebelum aku wujud. Jadi apabila kita lihat daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala, pihak Tuhan itu, maka setelah kita wujud, maka kita ini adalah pihak yang mengenal akan zat yang tersembunyi tadi. Jadi zat itu tidaklah tersembunyi lagi, kerana ada pihak yang kedua, iaitu kita mengenalkan akan dia. Contoh saya bagi mudah faham, tetapi bukan hakikat. Seseorang daripada negeri Kedah datang ke negeri Pahang, singgah ia di satu kawasan pinggir hutan yang jauh daripada orang, jauh daripada masyarakat tempat. Maka mendirikan ia rumah di situ. Tinggallah dia keseorangan di situ. Jika dia tidak beristeri, kalau dia beristeri, maka dia duduk di situ keseorangan. Maka orang yang keseorangan itu tidak siapa dapat mengetahui dia ada di situ. Tak ada siapa yang mengetahui dia di situ. Masyarakat tertempat jauh. Maka jadilah dia itu orang yang tersembunyi dari pengetahuan pihak yang lain. Maka apabila dia keluar ataupun ada orang menampakkan dia, barulah dikatakan ada pihak yang mengenal akan orang itu. Ada pihak yang mengetahui dia wujud di situ. Ini contoh untuk mudah faham, tapi bukan hakikat. Kerana Allah Ta'ala itu bersalahan dengan segala sesuatu yang baru. Maka kita dicipta oleh zat tadi dengan kudrahnya, setelah ditentukan dengan iradahnya, melalui tele ilmunya. Maka kita dicipta kita akal, dicipta kita pengetahuan, dicipta kita daya upaya. Maka bergerak kita dengan izinnya, berfikir kita dengan izinnya, dalam takluk suluhil qadim, pada zaman sebelum dicipta. Maka berfikir kita, mengenal kita akan Allah Ta'ala, melihat diri kita sebagai tanda, mengenal alam sekeliling sebagai tanda untuk mengetahui Allah Ta'ala. Melihat diri kita yang melihat, mengetahui kita Allah Ta'ala itu yang maha melihat. Mengetahui kita yang mendengar, melihat kita yang mendengar, mengetahui kita Allah Ta'ala itu yang maha mendengar. Dan tahu kita wujud, kita mengetahui Allah Ta'ala itu wujud. Kita kenal Allah Ta'ala dengan izinnya, takluk pada suluhul qadim. Maka kita mengenal Allah dengan Allah dalam arti kata dengan izinnya, dengan kehendaknya. Bukan kita ini Allah, ataupun percikan Allah, atau pantulan Allah, atau diri tajalli Allah. Tidak. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran yang kita boleh semak, maksudnya Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, dan mencipta segala yang di antara langit dan bumi. Maka kita ini ciptaan, bukan pantulan Allah, bukan diri terdiri Allah, bukan diri tajalli Allah, tidak. Kita makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta untuk mengabdi diri dan mengenal akan dia. Jadi kalimah khalaq ini sering disalah tafsir, diubah, ditakwil oleh puak-puak yang tersalah ini.
Ini mengatakan maksud khalaqa itu ialah menzahirkan. Tidak, itu bukan maksud menzahirkan. Itu maksud mencipta. Dengan arti apabila Allah Ta'ala mencipta, terzahirlah kewujudannya yang sebelum ini tidak diketahui oleh siapa pun. Jadi kesimpulannya ialah kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui bahawa dia itu wujud sebelum kita wujud. Dengan izinnya, dengan izin pakai akal yang kita yang ada pada kita melalui apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Quran ini. Dia cipta kita, kemudian diutus Rasul, kemudian diwahyukan kepada Rasul. Bagaimana kita nak mengenal dia? Melalui Quran, melalui apa yang difirmankan dalam Quran ini, melalui apa yang diwahyukan kepada Rasul itu. Maka amatlah salah apabila kita mengatakan kita ini dicipta, kita ini dizahirkan adalah penzahiran Allah, ya, sebagai diri tajalli ataupun apa sahaja diri yang diistilahkan. Jadi hendaklah kita faham baik-baik, orang-orang yang menjalani jalan tarekah kerohanian hendaklah memahami jalan ini dengan makam. Kerana zat yang tidak bersifat itu adalah dipandang melalui makam fanafizat pada martabat yang kamil, martabat nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamaliyah, bukan melalui akal. Jadi apabila zat itu mencipta kita, ya, barulah nampak kudratnya, nampak sifatnya. Kerana alam sekeliling ini adalah tanda kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat sifat Allah Taala itu, sifat zat itu wujud pada zat itu. Cuma dinisbahkan ataupun dikiaskan sebagai terpendam. Kerana tidak ada bukti alam ini wujud sebagai bukti sifat kudrat Allah. Contoh mudah faham, tapi bukan hakikat. Kita ini mengaku berkudrat, tetapi tidak mampu mengangkat satu batang kayu sekalipun, tidak mampu mengangkat, memegang sebuah kitab. Tetapi kita berkudrat. Maknanya kudrat kita ini terpendam, tidak ada bukti. Apabila kita angkat kitab, baru nampak kudrat. Itulah kiasan untuk kita faham, tapi bukan hakikat. Kerana kudrat Allah Ta'ala ini bukan baharu. Dia qaim dengan zat. Wujudlah sifat. Cuma tidak ada bukti ia sifat itu wujud. Bukti tidak ada. Jadi maknanya difaham baik bagaimana kita nak menafsirkan aku adalah perbenar tersembunyi, maka aku jadikan makhluk untuk mengenal akan aku. Ya. Faham baik-baik. Supaya kita tidak memujasimahkan Allah. Ya. Mensyirikkan Allah dengan makhluk. Sebagai makhluk ini adalah dari zat Allah. Jadi makhluk ini pun Allah, cuma bentuk-bentuk yang beredan. Supaya kita tidak sesat daripada jalan yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis melalui kalam-kalam ulama muktabar. Jadi sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.